لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Dekat sikit. Tak dengar. Dekat mulut kamu. Kau mulut. Tak masuk mulut. Tak dengar. Okey. Ada suara? Tadi ikut sikit. Ya. Tak off ni. Siapa kan? رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. Alhamdulillah kita telah berada pada 10 malam yang terakhir dan pada malam ini adalah malam yang ke-23 seperti mana yang diriwayatkan oleh para sahabat, yang mana malam yang ke-23 itu terkenal dengan panggilannya malam Al-Juhaini, iaitu terkenal dengan satu kisah sahabat yang mana beliau direzekikan oleh Allah Ta'ala bertemu dengan malam Lailatul Qadar pada malam yang ke-23. Jadi beliau ini diutuskan oleh Rasulullah untuk menjadi imam kepada kaumnya. Lalu beliau pun menjadi imam kepada kaumnya. Dan pada malam itu beliau melihatlah tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Lalu beliau pun bertanya ataupun beliau datang kepada baginda untuk menyebut tentang perkara itu. Lalu baginda menyatakan itulah taufik Allah yang telah dikurniakan kepada kalian. Jadi moga-moga kita juga dikurniakan InsyaAllah malam Lailatul Qadar dengan kita dapat beribadah di dalamnya dan melakukan kebaikan padanya. InsyaAllah. Jadi apakah itu malam Lailatul Qadar? Secara maklum kita semua telah ketahui seperti mana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qadr, khairun min alfi syahr. Dia adalah malam yang mana lebih baik daripada 1000 bulan yang tiada padanya malam Lailatul Qadar. Bahkan dalam pandangan para sahabat pula lebih baik daripada 1000 bulan yang mana 1000 bulan itu penuh dengan ibadah puasanya tapi tiada padanya malam Lailatul Qadar. Maknanya nak dikatakan malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada hari-hari yang ada pada bulan Ramadan. Bermaksud waktu yang paling terbaik dalam setahun adalah malam Lailatul Qadar. Apakah maksud malam Lailatul Qadar? Kenapa dinamakan dengan Al-Qadar malam itu? Mengikut pandangan Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi wa radhiyallahu anhu, beliau mengatakan pada malam itu ditakdirkan dan ditetapkan qada dan qadar, rezeki-rezeki serta ajal para hamba Allah Ta'ala. Maka kerana itulah dinamakan dengan Al-Qadr, iaitu qadar, ketetapan, hukum, penetapan bagi setiap hamba Allah bagi setahun sehinggalah bertemu pada Ramadan yang akan datang. Maknanya ditetapkan keadaan kita, qada dan qadar kita, sama ada kita ini tergolong dari kalangan al-ashqiya ataupun su'ada, sama ada kita tergolong dari kalangan orang-orang yang sengsara ataupun tergolong dari kalangan orang-orang yang gembira dan bahagia dalam setahun ini. Kemudian malam itu juga ditentukan rezeki pada hambanya. Bermaksud mintalah, berdoalah pada malam Lailatul Qadar itu dengan permintaan yang sangat-sangat banyak. Dan yang ketiga, ditetapkan ajalnya, iaitu ajalnya itu dia akan bertemu ataupun tidak, dan bilakah serta bagaimanakah keadaan ajalnya. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala mengingatkan di dalam kitabnya, iaitu beliau mengatakan orang-orang yang selalu menyebut perkataan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, mengikut pengalaman beliau, beliau tidak lihat mereka-mereka ini mati dalam keadaan yang sengsara. Bahkan mereka meninggal dalam keadaan yang mulia. Dan beliau mengatakan pengalaman beliau melihat orang yang banyak mengucapkan ucapan itu, mereka meninggal pada waktu salat subuh. Allah. Ini pandangan Al-Imam Asy-Syaukani. Maknanya kita perbanyakkanlah juga berzikir pada malam Lailatul Qadar. Ucapkanlah dengan ucapan para ulama ataupun orang-orang soleh yang mereka telah mengetahui apakah amalan-amalan yang mendekatkan mereka kepada Allah. Juga dikatakan
malam Al-Qadr itu dengan nama Asy-Syaraf, kemuliaan. Seperti mana yang ada disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Illan di dalam kitab Dalilul Falihin, syarah kepada Riyadhus Salihin. Beliau mengatakan dinamakan malam Lailatul Qadar itu dengan malam Asy-Syaraf, malam kemuliaan. Kenapa? Kerana setiap orang itu apabila telah hidup di atas dunia, kemuliaan mereka semakin lama semakin terhakis. Melainkan mereka yang mendapat malam Lailatul Qadar, mereka bertemu dengan malam Lailatul Qadar, mereka menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka bagi dirinya itu ada kemuliaan di sisi Allah. Bagaimana dalam surah At-Tin Allah telah menyatakan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya telah kami ciptakan manusia itu sebaik-baik keadaan. Thumma radadnahu asfalus safilin, kemudian kami kembalikan dia dalam keadaan yang paling terhina. Maknanya di atas dunia dia mengikut kepada nafsunya, keinginan dunianya. Kemudian Allah kata thumma apa? Selepas summa radadnahu asfalus safilin, ayat yang seterusnya Allah meninggikan balik ayat dia. Apa ayat dia? Nak baca balik. Dia kalau bab ni kalau nak tembuk memang tak ingat ustaz. Kena baca, Dia kata dia kena baca dari awal Kena balik. baca balik. Wattini wazaitun wa turi sinin. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfalus safilin illa alladhina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Jangan pula illal ladina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq pula. Ya Allah, dia punya surah Al-Asr pula. Macam mana kata? Jadi di situ Allah mengatakan yang akan kekal dalam keadaan yang sempurna dan mulia siapa? Yang beriman dan beramal soleh. Jadi secara tak langsung mereka yang beramal pada malam Lailatul Qadar itu, mereka akan tergolong dari kalangan orang yang kekal dalam keadaan sebaik-baik makhluk. Maknanya mereka akan mendapat kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Jadi itu antara kemuliaan yang perlu untuk kita tahu. Tapi ada satu benda yang perlu untuk kita risau, yang mana datang kepada kita dalam periwayatan yang telah kami lihat ada dua hadis yang menceritakan mereka ini akan diharamkan daripada kebaikan pada malam itu. Dalam hadis yang mana mengikut riwayat Imam Ibn Khazimah, yang mana sepakat para ulama mengatakan hadis ini hadis hasan. Bukannya hadis maudhu', bukan hadis dhaif, tetapi hadis hasan. Yang mana dalam hadis tu Rasul ketika mana telah datang kepada baginda dan para sahabat bulan Ramadan, lalu Rasulullah pun bersabda kepada para sahabat, waqad hadara lakum ar-Ramadan, waqad hadara lakum Ramadan fihi lailatun khairun min alf syahr. Telah hadir kepada kalian bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Wa man hurimaha faqad haramal khaira kullah. Barang siapa yang diharamkan malam itu daripada kebaikannya, maka sesungguhnya dia telah diharamkan daripada seluruh bentuk kebaikan yang telah Allah ciptakan atas dunia. Dan tidak adalah orang yang diharamkan melainkan orang itu sebenarnya yang telah mengharamkan diri dia. Siapa tu? Dalam riwayat hadis yang lain, yang mana sepakat para ulama mengatakan juga itu adalah hadis yang hasan. Tidak ada yang menyatakan takdir hadis itu hadis yang dhaif walaupun hadis maudhu'. Mereka mengatakan hadis ni hadis hasan, yang mana ketika mana berlakunya malam Lailatul Qadar, para malaikat akan turun daripada tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat pekerjaan mereka. Mereka akan turun ke bumi. Dikatakan oleh para ulama, bilangan malaikat yang turun di atas dunia, bilangan mereka lebih ramai daripada bilangan batu yang ada di atas dunia. Nak kata batu tu banyak mana? Tak terkira tuan-tuan. Kalau dilihat antara air dengan daratan, mana lagi banyak? Daratan. Sebab air ini berada atas daratan. Kalau dibezakan lautan dengan daratan, nak minta maaf, tanah dengan air. Kalau dibezakan tanah dengan air, mana yang lebih banyak? Tanah. Daratan dengan lautan, secara apa yang kita zahir, lautan lebih banyak daripada daratan, lautan lebih banyak daripada daratan. Air dengan tanah, mana yang lebih banyak? Tanah itu lebih banyak daripada air. Kerana air laut itu berada di atas tanahnya bumi.
Jadi para ulama mengatakan bilangan malaikat ketika malam Lailatul Qadar yang ada di atas dunia ketika itu lebih banyak daripada bilangan batu di atas dunia. Dan dalam hadis itu juga disebutkan yang mana ketika malaikat Jibril pun turun, seperti mana dalam ayat Al-Quran yang Allah mengatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha, kan, diturunkan, mana para malaikat turun, dan ar-ruh di situ malaikat Jibril pun turun. Lalu apa yang terjadi di situ? Malaikat Jibril akan membawa satu panji berwarna hijau, panji yang memiliki bendera hijau, lalu diletakkan di atas Kaabah. Dia ada hadis di sini. Dan di situ dalam periwayatan tu, hadis tu panjang sehinggalah disebutkan bukan bendera hijau kita, tuan-tuan. Ni hijau lain. Dan jangan salah faham lagu tu. Ni bendera hijau di sisi para malaikat lah, kita tak tahu lagu mana. Jadi sehinggalah dalam satu riwayat disebutkan juga dalam hadis tadi itu, lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, apa yang dilakukan oleh para malaikat ketika itu? Mereka akan memandang hamba-hamba Allah yang beribadah. Apabila hamba Allah ini mendapat pandangan para malaikat dan mendapat pandangan Allah, maka mereka akan mendapat kebaikan yang sangat banyak, kecuali yang diharamkan Allah ke atas mereka. Siapakah mereka yang diharamkan di situ? Dalam hadis Rasulullah bersabda, malaikat Jibril menyatakan kepada baginda, mereka itu adalah yang pertama aqun liwalidai, orang yang derhaka pada ibu bapa. Yang kedua iaitu mudminul khamr, penagih arak. Yang ketiga iaitu qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturrahim. Yang keempat al-musyahin, iaitu al-musarim, orang yang suka bertengkar, orang yang suka nak bergaduh. Maka empat golongan ini pada malam Lailatul Qadar diharamkan daripada Allah akan kebaikan pada malam itu. Dan juga Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau ketika mana mentafsirkan ayat Al-Quran yang menyebut tanazzalul malaikatu warruhu fiha, apa ayat dia? Kalau ambil tengah-tengah ayat dia lupa. Biizni rabbi. Biizni rabbihim min kulli salamun. Ada perkataan salamun di situ. Maksud ayat tadi apa dia? Para malaikat dan roh, iaitu malaikat Jibril turun, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, pada malam Lailatul Qadar itu, dengan izin Tuhan mereka membawa ketetapan dan tugas mereka ke atas hamba-hamba Allah ini. Salamun, dan kesejahteraan. Kesejahteraan ini apa maksudnya? Maksudnya adalah seperti mana yang dinyatakan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, adalah kesejahteraan itu diberikan kepada setiap orang yang beriman yang beramal soleh pada malam itu. Orang yang beriman dan beramal soleh pada malam itu diberikan kesejahteraan, kecuali, tetap Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, kecuali 5 orang, dia tambah seorang lagi. Kalau empat orang tadi kita katakan siapa? Iaitu aqun liwalidai, orang yang derhaka pada ibu bapa. Yang kedua mudminul khamr, iaitu orang yang penagih arak, dia susah nak tinggalkan arak ni. Yang ketiga qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturrahim. Yang keempat al-musarim ataupun al-musyahin, orang yang suka bertengkar. Dan yang kelima di situ mengatakan adalah orang yang suka berpegang kepada sihir, orang yang suka bermain dengan sihir. Maka kelima-lima kumpulan ini, golongan ini tidak mendapat kebaikan di sisi Allah, walaupun dia berada di masjid, walaupun dia berada di tempat amal ibadah. Moga Allah memelihara kita daripada 5 golongan ini pada malam-malam Lailatul Qadar. Dan kita berada pada malam yang ke-23, dan lusa pula kita akan bertemu dengan malam yang ke-25. Mengikut pandangan Al-Wazir Abdul Muzaffar, iaitu beliau ni wafat pada tahun ke-600 Hijriyah, dan pandangan beliau ni ada disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan sekiranya malam-malam yang ganjil, 10 malam yang terakhir itu bertemu dengan malam Jumaat, maka lebih diyakini dan lebih diharapkan malam itu terjadinya malam Lailatul Qadar.
Dan kita malam yang ke-25 hari Khamis malam Jumaat nanti adalah malam yang bertepatan dengan malam Jumaat. Bukan malam Jumaat tu dengan bini je, tak. Malam Jumaat tu kita duduk dengan ibadah ni. Rasulullah letakkan 10 saja bergurau, tuan-tuan minta maaf. Kita macam tu kat Malaysia ni. Malam Jumaat je malam rahsia. Malam Jumaat je malam ni. Untuk bulan Ramadan, malam Jumaat, malam yang ganjil, 10 malam terakhir, para ulama mengatakan, sebahagian para ulama berpendapat itu adalah malam yang lebih diyakini akan terjadinya malam Lailatul Qadar. Ini mengikut pendapat Al-Wazir Ibnu Abdul Muzaffar, iaitu beliau ada di kata-kata beliau disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Jadi kita perlu, maknanya kita perlu berjaga-jagalah di situ. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia utusan Allah yang sentiasa mencari dan memburu malam Lailatul Qadar. Itu Rasulullah yang telah dijamin baginya syurga, yang telah diampuni segala dosanya, yang telah menjadi kekasih Allah. Kita ni kekasih siapa? Malaikat pun tak dapat lagi. Nak jadi kekasih Allah susah, tuan-tuan. Kena jadikan kita kekasih kepada Rasulullah, barulah kita boleh jadi kekasih kepada Allah. Barulah Allah boleh menyayangi kita. Jadi kita perlu tahu Rasulullah macam tu pun berusaha untuk dapatkan malam Lailatul Qadar, maka kita apatah lagi, lebih lagi digalakkan untuk mencari malam Lailatul Qadar. Cukuplah setakat itu dahulu. Jadi itulah keadaan 5 golongan yang perlu untuk kita bersihkan diri kita daripada kelompok ini, daripada sifat-sifat ini. Moga kita tergolong dari kalangan orang yang tidak diharamkan Allah daripada mendapat kemuliaan dan kebaikan malam Lailatul Qadar. Kita takut tu je. Kita dah berusaha beribadah, duduk elok kat masjid, tapi di sisi Allah tak dapat apa-apa. Ya Allah, takut kita terjadi 5 perkara, ada 5 golongan ni. Pada kita takut benda-benda yang mudah bagi diri kita. Apa? Derhaka pada ibu bapa. Itu kalau masih lagi ada ibu bapa. Yang dah tak ada, gembira dah ada. Bukan gembira maksud dia tak, bukan maksud dia suka mak dia tak ada. Tak, maksud saya maknanya dia terlepas dah golongan yang pertama ni. Kita yang ada ibu dan ayah, lebih-lebih lagi yang sudah berumur, Rasulullah bersabda, lebih berat dan lebih susah kita nak mentaati dan melakukan kebaikan kepada ibu bapa yang sudah berumur. Berbeza ibu bapa yang masih muda, anak-anaknya mudah lagi dia memaafkan. Tapi yang sudah berumur ni lebih lagi kita perlu bersabar. Dalam satu riwayat hadis Rasulullah bersabda, rughima anfuh. Maknanya celakalah, Rasulullah kata, binasalah siapa yang mendapati ataupun yang mendapat bersama dengan ibu dan ayahnya ketika tua tapi tak dapat mentaati mereka. Oh tu, saya ada ibu saya lagi, ayah saya sudah meninggal dunia. Oh susah tuan. Bila dia kata kenapa nak balik awal, mak kita duduk Selangor, kita nak balik, atau nak balik sini balik. Nak balik dah, tak nak tunggu sehari lagi. Pening kita. Yang paling senang kita kata anak nak sekolah. Okey, kita apa? Sebab anak dia cucu ni. Antara anak dengan cucu dia lagi sayang cucu. Jadi cucu nak sekolah ni macam mana ni? Betul tu, nanti pelajaran tertinggal. Okey, pergi balik. Selamat kita. Jadi itu kita katakan susah sebenarnya nak berdepan dengan ibu bapa yang sudah berumur. Maknanya kita perlu lebih lagi bersabar, dan moga Allah menjadikan kita dari kalangan orang-orang yang mentaati ibu bapa kita, sehinggalah Allah mengangkat mereka, menarik nyawa mereka dalam keadaan mereka redha terhadap kita. Amin ya Rabb. Jadi itulah yang kita perlu risaukanlah. Yang kedua, qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Mungkin ada orang yang buat salah dengan kita, mereka nak putuskan silaturahim dengan kita, maka kita terpaksa menerima, dah dia yang nak. Jadi jangan pula kita menyetujui atas perbuatan dia, tetapi kita cuba menghalang, maka kita tak termasuk dari kalangan orang yang memutuskan silaturahim. Jadi itulah yang perlu untuk kita selamatkanlah diri daripada 4 ataupun 5 golongan ini, kerana mereka diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk mendapat kebaikan-kebaikan pada malam Lailatul Qadar. Moga Allah menyelamatkan kita dan merezekikan kita serta mentaufikkan kita dapat beramal serta meminta dan berdoa dengan penuh pengharapan dan penuh keinginan kepada Allah pada malam Lailatul Qadar dengan beribadah dan meminta kepadanya.
Jadi cukup setakat ini dahulu. Saya minta maaf ambil masa yang panjang, lebih kurang 20 minit tadi, no? Jadi apa yang baik itu semua sebenarnya datang daripada perbahasan yang telah para ulama sebutkan. Adapun yang melawak-lawak tadi itu saya minta maaf lah, tu daripada saya sendiri. Dia biasalah cakap lama ni, dia kadang-kadang tu bosan. Dia